سبحانك لا علم لنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به علوم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمرنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم إني أتوسل وأتوجه إليك بنبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبكلامك القديم وبالقرآن الحكيم أن تفتح لنا الحاضرين والغائبين أبواب علمك وأبواب حلمك وأبواب حكمتك وأبواب رحمتك كما فتحتها على أنبياء وأولياء وأصفياء وأحبائك من المتقدمين والمتأخرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bagi hidayah kepada kita dan Allah mengekalkan taufik. Alhamdulillah, kita dapat menikmati dengan nikmat Allah dengan tidak terhingga banyaknya. Maka di malam ni kita akan sambung di dalam cara kitanya ialah pada menyatakan kelebihan yang Allah menjadikan telinga bagi kita. Dan kata ulemu dan ketahui ulemu hai talib, hai orang menuntut ilmu kita semua adalah bahasanya perkataan yang didengar itu, bahasanya perkataan yang didengar itu seperti makanan. Ni ulama membuat bandingan kepada kitanya. Perkataan ni cakapan yang kita dengar, orang duk bercakap, kita duk dengar. Dan dia buat bandingannya seperti makanan. Macam mana ia boleh seperti makanan? Setengahnya memberi manfaat dan setengahnya memberi mudarat. Itu makanan macam itulah. Setengahnya memberi manfaat dan setengahnya dia beri mudarat bagi kita. Sedap tak sedap tu suka kira. Dan ada yang tak sedap tapi manfaat bagi kita ada. Dan macam apa dia? Apa nama ni? Tunya bumi. Nah. Tunya bumi juga ala siapa dia kata sedap. Pahit dah. Tapi manfaat. Tunjuk bumi ataupun tunjuk langit, ada juga tunjuk langit mana. Dan yang orang tua dulu dia penama tunjuk langit, kata di masjid dah. Terpokok dia ada situ. Buah dia tu Masya Allah baiklah. Tapi saya tak pernah rasa lagi. Awak bunyi kata pahit tu rasa tak lawan dulu dah. Maka jadi manfaat bagi kita. Yang sedap jadi mudarat bagi kita. Tapi ada juga yang tak sedap jadi mudarat bagi kita juga. Apa dia? Tak sedap lah. Saya ada satu kali saya tanyalah, kata sedap kan awak? Nampak berkerut-kerut dia minum. Dia kata pahit. Apa dia? Arak tu. Arak tu ni saya tanya orang Buddha pasal dia duk minum arak tu. Kata sedap kan? Pahit dia kata.
pada minum. Jadi masa apa ni? Pahit pun jadi rasa nak jadi itulah macam apa nama ni? Hak duk minum air ketung tu lah. Nah. Itulah. Air ketung ni ada kala jadi manfaat pun ada. Hak duk jadi mudarat tu pasal silat guna apa ni? Silat campuran dia. Duk ambil apa nama ni? Apa nama ubat batuk lah. Kalau campur dengan kola tak apa lagi, sedap lagi dah. Ubat batuk lah, ubat nyamuk pun ada. La ilaha illallah. Boleh campur dengan ubat nyamuk. Ubat batuk tu tak apa, pasal ubat dah tu. Ubat batuk tu dia jadi ubat bagi hilang batuk. Ubat nyamuk tu untuk bunuh betul-betul tu. Nah. Tapi nya capur boleh. La ilaha illallah. Ni. Arak macam tu juga dia tahu cakap. Satu ketika saya duduk kawan dengan orang Buddha. Lepas tu saya tanyalah dia. Pasal dia minat sangat arak la ilaha illallah. Enggak sampai 10 botol dia boleh minum. 10 botol habis botol tu. Lama lah dia duduk borak minum lah. Kata sedap kan. Mak pahit dan pas minum. Jadi rasa apa nama? Hisham mana dia? La ilaha illallah. Dia tahu kata mudarat. Orang minum arak ni membawa jadi hati keras. Jantung dia akan jadi keras. Ni dia. Bukan jantung tersumak, tidak. Dia jadi keras. Baik deh. Ini ulama mai bandingannya seperti makanan. Telinga kita duk dengar perkataan orang bercakap orang tu seperti mulut kita makan tu. Ada setengahnya penawar dan setengahnya racun. Ada jadi penawar, ada yang jadi racun. Bahkan berkekalan perkataan itu di dalam hati lebih lama daripada berkekalan makanan di dalam perut. Kita dengar cakapan orang tu dia masuk ke hati kita ni lebih lama daripada makanan masuk di dalam perut kita lagi. Masuk dalam perut kita ni kalau masuk malam ni besok pagi keluar dah. Tak? Lewat sangat 2 hari dia akan keluar dah. Kalau dia tak keluar lagi kita nak duduk tak boleh dah. Tak? Jadi jadi apa nama mengor gitu lagi ni. Terpaksa kena cari ubat untuk dia keluar dah. Tapi perkataan ni tuan-tuan, perkataan ni bila perkataan hok jadi racun, makanan hok yang jadi racun ni ataupun makanan manakala dia masuk di apa nama perkataan manakala dia masuk di dalam hati kita lama nak keluar tuan-tuan. Bahkan berkekalan hingga siapa ke bila masa sekalipun. Tu ingat kan? Macam apa nama orang bercakap benda tak baik bagi kita lah. Ingat dah. Daripada masa kita kecil itu lagi pun sampai kita tua ni pun duduk teringat situ. Ni. Duduk teringat situ. Kerana makanan itu hilang ia dalam perut besar dengan tidur. Tu bila tidur pun lama dia hilang juga, yang ni hancur dah. Dan upamanya. Dan terkadang berkekalan ia di dalam perut beberapa hari, kemudian hilang ia dengan makan pecair ataupun julak. Siapa dia kenal julak tu? Haji kenal ada julak? Kenal dah? Tu dia. Saya ni manakala apa nama ni sebut, dah dengar sebut kata julak,
Teringat satu kisah. Ini kisah benar, tuan-tuan. Siam Buddha ni yang boleh wilayah sebelah utara tu. Asal dulu Chiang Mai, Chiang Rai, apa nama ni, Mesok, Mai Saigon atau Konung tu lah, Payau tu, itu hak Myanmar dulu. Berapa wilayah hak Myanmar. Tapi kerajaan Myanmar dulu pun dia bodoh juga. Macam apa nama ni, macam kerajaan petani dulu. Mai siapa kau Kelantan ni penduduk. Buddha ni dia pasal dia cidik penipu. Dia buat macam mana? Dia buat pertaruhan tomuai. Ni. Kalau sana dia ada meceh api ceh tu. Dengan batang kayu tu. Dah. Itu sana dia panggil gesek. Kita sini panggil apa dia? Tu mancis, saudara. Tu dia. Di situ dia ada gambar tomuai. Siapa dia pernah tengok tomuai Myanmar tu? Kalau tomuai Siam ni dia pakai sarung. Ni tomuai Myanmar ni dia pakai, dia baruk dengan benih apa namanya? Dengan benih betah tu. Tumbuk sakit lah tu. Ada pun dengan sarung tu pun sakit juga. Tu dia baru ini je. Kamar dia tadi dia bertaruh, dia Siam ni ajak bertaruh negeri. Myanmar pun nak. Bila macam tu dah, dia naik atas apa ni? Atas pantas dia, atas stik dia. Main satu round yang round pertama okey. Round kedua tu dia tengok. Dia ni nampak nak menang, kau nak kalah. Mai raya ketiga ni baru, kalau dia nampak nak kalah, ini adalah sejarah. Sejarah hak Siam tu. Bukannya saya rekod-rekod tidak ni. Pasal ada dalam sekolah rendah pun ada dah sejarah ni. Bila dia nampak kata apa nama ni, tomuai dia ni nak kalah, dia buh julak dalam air. Pasalnya bila cukup satu round, dia berair apa? Tu dia sapu dengan air, ngapa air dia bagi minum. Dia buh dalam hak minum tu, dia curi bubuh. Ya. Dia curi bubuh dalam air, bagi minum. Masuk round yang keempat ni, round yang ketiga ke ataupun round yang keempat, berok selalu dah lah. Itu julak. Berok kalah. Boleh negeri dia berapa wilayah daripada Chiang Rai ni dia sepadan sekali. Chiang Rai, Tak, pada Payau, Chiang Mai kot ni lagi. Yang mana sebelah utara tu. Ya, dia pandai dia. Mari sebelah balik Kelantan ni, pada kalah dengan pelaga ayam tu ya. Siapa dia tahu dia ni? Terbanyakan kalau orang Kelantan dia tahu. Pelaga ayam dia. Ni dia. Ni julak deh. Baiklah. Adapun perkataan, ni ingat. Adapun perkataan jatuh ke dalam hati tadi, maka terkadang berkekalan ia dalam hati seumur hidup ada. Ingatlah dia. Sebab tu kita nak kata ke budak-budak ni, kita kena hati-hati. Dan kita kata kita nak marah ke budak lah, kita kata perkataan hak yang menyedihkan hati. Dia ingat siapa seumur hidup dia. Macam kita lah. Ingat tak zaman kita budak-budak itu ada ada orang marah kita.
Ada bukan? Dia kata wuduh lah kita gini tu. Hingga sampai sekarang kita dah ingat lagi Datuk tu itu. Dia kata macam tu macam ni. Ni dia. Maka jika ada ia perkataan yang jahat, ingat sampai apa nama ni, sampai ke seumur hidup kita, maka senantiasa ia mempertenahkan ini perkataan dan mendatangkan was-was, bahkan terkadang menyebabkan ia akan binasaan yang besar, akan kebinasaan yang besar. Ini perkataan kita ni, mulut lidah kita ni, kita kena hati-hati. Maka hendaklah bersungguh-sungguh orang yang berakal, kata ulama, bersungguh-sungguh orang yang berakal pada memelihara pendengarnya. Pendengar kita pun kita kena hati-hati. Kita jangan duk dengar akan perkara yang menyedihkan hati kita. Dan segala anggotanya sebelum ditanya daripadanya pada hari kiamat. Ingat, kita ingat segala anggota kita ni disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat besok. Hari kiamat besok ini di pada masa besok, kita semua anggota kita 7 anggota kita ni akan disoal. Ni dia, akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah Taala, telah berfirman oleh Allah Taala, inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Artinya bahasanya pendengar kita, penglihatan dan hati, sekalian itu akan ditanyanya daripada pendengar, penglihatan dan hati tadi pada hari kiamat. Akan soal kita ni tuan-tuan. Ni telinga kita, pendengar ni, yang ni satu sifat yang Allah menjadi kepada kitanya, ada di telinga. Dengar ada sifat pendengar ni lah kita dapat dengar. Kalau tidak ada sifat pendengar, walaupun telinga ada tapi tak boleh dengar. Dan telinga ni ada, tapi sifat pendengar tu tidak ada, maka kita tak boleh dengar. Macam juga dengan penglihatan ni satu sifat yang Allah menjadikan bagi kita ni, akan dapat lihat basar. Sekiranya kalau mata saja ada tapi sifat penglihatan tidak ada, maka kita tak boleh lihat. Macam apa nama ni, orang apa dia, hak biji mata dia ada tapi tak nampak. Itu dia panggil apa dia? Boleh apa? Kita nama boleh. Kalau buta tu mana buta? Buta ni dia tak ada biji mata dah. Ke apa beza dia tu? Saya ingatnya dia ada beza dah tu. Buta dengan boleh. Dah. Buta ni dia tak ada biji mata. Dah itu buta dah. Boleh ni biji mata ada tapi tak nampak. Tu maka dia tidak ada sifat penglihatan di biji mata. Faslun pada menyatakan sifat yang ketiga, yang anggota yang ketiganya ialah Allah Subhanahu Taala menjadikan lidah kita. Tak didengar. Allah menjadikan lidah. Ketahui olehmu
ketahui olehmu bahasanya Allah Ta'ala menjadikan ia Allah akan lidah bagi akau supaya membaca akau dengan lidah akan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ketahui olehmu hai orang menuntut ilmu bahasanya Allah Ta'ala, ini kita kena tahu akan bahasa Allah Ta'ala menjadikan ia Allah akan lidah. Allah menjadikan lidah bagi akau ini, bagi kita ni supaya apa? Supaya membaca akau dengan dia akan Quran. Bukan duduk suruh cakap sia-sia. Ni. Baca Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan segala zikir Allah menjadikan lidah bagi kita ni, nawi kita duk berzikir dengan lidah kita. Ni berzikir dan pengetahuan yang memberi manfaat. Kita bacalah akan ilmu Allah, kitab ilmu Allah yang memberi faedah. Dan supaya mengajar akau akan dia akan ilmu yang memberi manfaat tadi, yakni dan supaya mengajar akau dengan dia dengan lidah, dan supaya mengajar akau dengan dia dengan lidah akan ilmu yang memberi manfaat. Ya, kita jangan duk mengajar hak yang tidak jadi manfaat. Banyak. Dan ada kalanya kita ni berzikir juga. Berzikir. Ajar kepada anak cucu tu patunglah. Ingat tak? Tapi mujur sekarang ni tak ada dah tu. Ada ke orang yang orang yang tua-tua zaman dulu sikit tu ada lah. Jadi cerita bari ponde, semua tu tak ada manfaat belaka. Kalau dia apa namanya? Dia ajar berpatung lah dan semua tu tidak ada memberi manfaat. Tapi kita sekarang ni tak ada dah nasah dah itu. Dan kalau ada berzikir pun zikir dengan cara apa nama ni, sebut nama Allah. Dan menyuruh akau dengan kebajikan dan melarang daripada kejahatan ni dengan lidah kita. Dan memberi nasihat akau akan orang Islam, dan menunaikan akau akan hajat mereka itu, hajat orang Islam, dan mendamaikan akau akan mereka itu, yakni dengan mulut lidah kita juga. Bila kita nampak seseorang tu apa nama ni ada masalah, apa nama ni lain hatinya, kita pun nasihat dia dengan cara untuk mendamaikan, seperti menjadikan oleh Allah akal lidah akau itu kerana maslahat dunia. Kerana maslahat dunia, apa dia? Seperti mencari harta dengan segala akal. Ingat, kita cari harta, cara kita menego, dan ingat ni kena ada akad, seperti akad jual beli umpamanya. Ni ingat, kita jangan ada setengah tu dia kata tak ada kena akad jual beli, dah suka apa nama dia kira reda-mereda ke, lepas dah lah. Tu bak reda-mereda. Kalau jual beli ni wajib kena akad jual beli, dia syarat dia kena ada belafaz. Ingatlah, kita duk beli, kita duk berjual, lebih lagi kita beli. Ni kita kena akad jual beli, tidak jadi riba. Ni selalulah saya sebut ulang-ulang ni. Jadi riba, riba apa? Jadi riba nasai dia panggil. Itu haram makan tu. Kita suka kata halal dah. Kita pergi beli duit pitih kita, barang dah. Tapi tak ada akad jual beli.
Bila tidak akad jual beli, dia panggil riba, masuk dalam golongan riba. Ni. Bila riba itu haram. Ni ingat. Bila kita makan benda yang haram, ibadat kita Allah tak terima. Allahu Akbar. Ingatlah. Barang siapa masuk benda yang haram di dalam perut dia tu, maka solat dia Allah tak terima. Ni ingatlah tuan-tuan. Bukan senang, bukan mudah. Ni dia. Dan akad sewa. Ni sewa pun kena akad juga. Jadi aku sewa akan dikau dengan sekian banyak. Berapa lama? Tapi sekarang ni kita buat apa namanya? Kita buat agreement dah. Buat surat perjanjian setahun ke, 2 tahun, 3 tahun ke sekali. Eloklah kita buat itu. Tidak agak tiap-tiap tahun dia mai akad apa, dia mari naik penyewa rumah. Saya ingat dulu itu, tahun ni dia akad apa namanya, mula itu berapa ni? 300 ke 400? 400 itu mula-mula tu. Tapi saya duduk lama baru dia naik. Berapa tahun baru dia naik. Dia nak minta naik pun segan dia. Dia bawa isteri dia mari. Dia bergelisah nak keluar. Lama dia tak, aku ni nak naik lah ya tahu. Kata berapa? RM50 dia tu. Kata tak apa, RM50. Tak apalah, tak RM50. Lepas tu isteri dia kata, minum dia tu. Kamu minum. Malu dia, malu. Duduk tak lama pula. Dalam 1 tahun dia nak naik pula menyewa RM100. Jadi 400.5 nak jadi 500.5. Kata mu ni apa lah naik 100 sekali. Dia tu aku apa nak kau hidup aku tinggi lah dia tu. Mu fikir kamu aku pun makan minum juga. Orang naik RM50 sekali, jadilah nak tunggu tahun depan pula naik. Okeylah, okey naik. Jadi 500. Walaupun dimakai itu, kita kena ada akad. Ni dalam hukum syarak dia kena ada akad sewa menyewa. Ni. Aku bagi sewa kepada awak ataupun saya, ikutlah. Harga sekian, banyak sekian, berapa lama. Tapi dalam tu ada kita buat dah. Saya duduk tak ada buat pun. Ada buat ke dah? Berapa lama sekali? 3 tahun sekali? Dah. Baiklah. Allahu Akbar. Dan hendaklah syukur akau atas nikmat lidah ini. Kita kena ada ucap terima kasih. Allah menjadikan lidah kita boleh bercakap dengan lidah. Kalau Allah bagi kerah kita lidah, kita nak buat macam mana? Mulut tu ada, bukan boleh bercakap dengan mulut pun. Ni mulut ni dia tempat keluar suara ya. Untuk nak jadi huruf tadi dia lidah kita. Kalau lidah kerah, suara ada itu. Dah. Suara tak ada lah. Tapi nak jadi perkataan tak boleh. Ni sebab tu kita kena banyaklah syukur. Ya Allah, ya Tuhanku, Allah menjadikan lidah kepada kita ni lembut. Kita boleh bercakap dengan lidah kita. Ni ingat. Dan apa dah? Dengan memeliharanya daripada barang yang tiada dijadikan dia. Ingat, kerananya daripada perkataan dengan
daripada perkataan yang dilarang. Yang ni kita kena jaga, kita kena melihara lidah kita daripada perkataan yang haram, seperti berdusta, yang menyakiti akan orang lain. Diingat, kita kena jaga lidah kita daripada kita bercakap dusta. Tapi saya ingat tuan-tuan, orang yang kalau dia tak boleh bercakap dusta ni tak sedap. Ada juga demam lah, makan nasi tak lalu lah. Kalau boleh bercakap dusta, Allah, sehat nampak dia. Dan makan nasi pun selera. Ada juga orang macam tu. Tapi malam ni saya nak cerita tak boleh ya. Terpasalnya apa nama ni masuk isyak ni saya kena berhenti dah. Tidak itu, masya-Allah. Ingat deh. Allah. Maka itu dosa besar. Ingat tuan-tuan, itu dosa besar. Bersalahan berdusta yang tiada menyakiti. Kita dusta tapi tidak menyakiti orang tu, maka itu dosa kecil. Bila manakala menyakiti ke orang, itu adalah dosa besar kerana hajat umpamanya. Kecuali kerana hajat, melainkan kita ni pasti kena dusta. Itu maka dimaafkan. Ada juga hak yang dusta maaf. InsyaAllah nanti bulan hadapan ni saya nak cerita dusta yang dimaaf tu macam mana, dusta tidak berdosa macam mana. Lepas tu siapa dia nak belajar boleh. Allahu Akbar. Maka tiada ada ia dusta seperti dusta, berdusta kerana mendamaikan antara manusia. Kerana sabda Nabi SAW, laisa bil kazabi may yuslih bainan nas. Sekali dulu, tiada mereka yang mendamaikan antara manusia itu berdusta. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك دينا قيما ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صدقا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك عملا متقبلا صالحا ونسألك غنى عن الناس. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم بالله ومنكم تقبل.